Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi dalam video ulasan terhadap nazam Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, yang mana setelah sekian lama tidak bertemu dalam siri video ini, insya-Allah kita bertemu di dalam video yang terakhir. Sebab seperti yang telah saya sebut pada video yang lalu, pertemuan yang lalu, kita telah menghampiri kepada penghujung kitab. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada bab terakhir di dalam matan ini, iaitu pembahagian mad lazim, sebelum kita masuk kepada penutup kitab. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata pengarang, semoga Allah merahmatinya, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyyun wa harfiyyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Baik, aqsamu lazimin, pembahagian mad lazim, ladaihim, menurut mereka. Ladaihim, menurut mereka. Mereka di sini merujuk kepada para ulama qura', iaitu para ulama yang mahir dalam ilmu qiraat. Baik, menurut mereka, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Menurut para qura', pembahagian mad lazim terbahagi kepada 4. Watilka, iaitu kilmiyun wa harfiyun ma'ah, iaitu kalimi dan harfi bersamanya. Kilahuma mukhaffafun muthaqqalu. Kedua-dua bahagian ni tadi, iaitu ataupun sebenarnya istilah yang biasa kita dengar, kalimi. Okey. Kedua-dua mad ini tadi, mad lazim kalimi dan mad lazim harfi, terbahagi lagi kepada dua, iaitu mukhaffaf dan muthaqqal. Faharihi arba'atun tufassalu. Maka inilah 4 jenis mad lazim yang akan diperincikan. Maksudnya kalau kita susun dalam bentuk pembahagian, mad lazim secara umumnya terbahagi pada dua, iaitu mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Baik, setiap pembahagian ini lagi terbahagi kepada dua, iaitu terbahagi kepada mukhaffaf dan juga muthaqqal. Sebab tu bila kita belajar ilmu tajwid, kita mad lazim ni belajar mad yang istilah dia panjang, hukum dia pun banyak. Hukum tak banyak, pembahagian mad tu banyak. Pembahagian mad sahaja yang banyak. Dia tak macam yang lain, mad wajib hanya itu je. Mad jaiz hanya itu je. Mad badal hanya itu je. Cuma mungkin pada mad badal dalam qiraat Hafs daripada Asim cuma dua harakat. Okey. Dia kita kata wajah bacaan pelbagai, tapi pembahagian tetap tak ada pembahagian, hanya itu sahaja. Tetapi untuk mad lazim ni dia unik sebab dia banyak pembahagian, dan bila kita belajar mad lazim ni, bila kita nak sebut ni hukum apa, mad lazim kalimi ke harfi, dia dah panjang lah. Belum masuk mukhaffaf, belum masuk muthaqqal. Jadi secara overview dia, mad lazim terbahagi kepada dua, kalimi dan harfi. Setiap kat pembahagian ini pula terbahagi lagi kepada dua, iaitu mukhaffaf dan muthaqqal. Baik, kata pengarang lagi, fa'in bikilmatin sukunun silap. Fa'in bikilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Okey. Sekarang ni kita lihat kepada pembahagian yang besar tadi, kalimi dan harfi. Apa sebenarnya yang dimaksudkan bila kita sebut mad lazim kalimi, mad lazim harfi? Okey, kita masuk pada mad lazim kalimi dahulu. Apa itu mad lazim kalimi? Pengarang menyimpulkan bahawa mad lazim kalimi ni berlaku fa'in bikilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin. Okey, mad lazim kalimi berlaku jika huruf yang bertanda sukun. Okey. Bila kita sebut sukun, dia bukan sekadar huruf yang bertanda sukun,
termasuk dalam huruf sukun ni adalah huruf yang bersabdu. Sebab takrifan huruf yang bersabdu adalah dia terdiri daripada dua huruf yang sama. Huruf yang pertama berbaris sukun, huruf yang kedua berbaris biasa, sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah, ikut keadaan. Macam kalau kita sebut abba, hamzah baris atas, hamzah baris fathah, ba sabdu baris fathah. Okey. Ba sabdu baris fathah ni kita takrifkan sebagai dia terbahagi pada dua huruf ba. Ba yang pertama huruf berbaris sukun, ba kedua berbaris fathah. Jadi bila kita gabungkan dia terhimpun dalam bentuk dalam kita kata dalam notation ataupun tanda-tanda sabdu yang mati, yang kita kata sukun tadi, huruf pertama yang sukun. Okey. Jadi termasuk dalam huruf bertanda sukun adalah huruf yang bertanda tasydid ataupun huruf yang bertanda sabdu. Okey. Jika huruf bertanda sukun bertemu dengan huruf mad di dalam satu kalimah. Di dalam satu kalimah. Kata kunci dia satu kalimah. Kunci yang paling penting di sini adalah satu kalimah. Satu kalimah. Huruf bertanda sukun bertemu dengan huruf mad di dalam satu kalimah. Maka terjadilah mad lazim kalimi. Nama pun kalimi. Kalimi diambil daripada kalimah kalimatun ataupun kilmah. Dalam ni kilmah lah. Tapi sebenarnya kalimah boleh disebut dengan kilmah. Jadi sebab tu kita sebut kalimi. Dalam nazam ni tulis kilmi. Sama saja. Kilmi, kalimi. Kilmatin, kalimatin. Kalimi berasal daripada kalimatin. Kalimah. Bila sebut kalimi maksudnya satu kalimah. Satu perkataan. Baik. Jadi kita kata pertemuan di antara huruf yang pertemuan di antara huruf mad dengan huruf yang berbaris sukun berlaku di dalam satu kalimah. Baik. Itu yang kita maksudkan sebagai mad lazim kalimi. Baik. Contoh, nak bagi senang nampak, kita ada contoh amina. Kita lihat kita ada huruf mad alif bertemu dengan huruf mim sabdu, huruf mim yang bersabdu. Okey, jadi pertemuan ini yang kita panggil sebagai mad lazim kalimi. Sebab dia bertemu dalam satu kalimah. Amina. Okey, mad lazim kalimi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita ada al-ana. Tengok, kita ada lagi huruf mad alif. Huruf mad alif, tanda ada tanda mad di atas dia. Bila kita nampak tanda mad ni, maksud dia alif ni dibaca lebih daripada dua harakat. Okey. Kemudian huruf mad alif bertemu dengan lam yang berbaris sukun, lam sakinah. Dan pertemuan ini berlaku dalam satu kalimah. Jadi di dalam kalimah ini berlaku kita kata mad lazim kalimi. Okey. Mad lazim kalimi. Baik. Kita masuk kepada mad lazim harfi. Okey, apa itu mad lazim harfi? Kata pengarang, au fi sulasiyil hurufi wujida wal maddu wasfahu fa harfiyun bada. Okey. Atau fi sulasiyil hurufi wujida wal maddu wasfahu. Okey. Apabila terdapat huruf sulasi. Okey, huruf sulasi ni apa? Kita jelaskan. Okey, apabila terdapatnya huruf sulasi dan huruf mad berada di pertengahan. Okey. Maka terjadilah mad lazim harfi. Okey. Beza dengan yang tadi. Okey, dia dah senang bagi nampak. Kita bagi contoh dahulu. Baik, kita ada contoh yang pertama, Yasin. Yasin. Okey. Ya kita tak panjangkan, tapi kita panjangkan sebutan i pada Yasin. Yasin. Okey. Yang bertanda merah ni yang kita katakan bacaan dia mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Contoh yang lain, Hamim. Okey. Mim ini pun dibaca dengan hukum mad lazim harfi. Okey. Okey. Ada dua benda kita nak kena jelaskan. Pertama sekali, huruf sulasi ni apa? Huruf sulasi ni apa? Okey. Kalau kita kejap padam dahulu. Okey, kalau kita lihat
pada huruf sin, baik, kita sebut sin kan, betul tak? Okey, Yasin. Huruf sin ni bacaan dia kalau kita tulis semula huruf tersebut, okey. Yang ni dipanggil huruf sulasi sebenarnya. Sebab huruf sin dieja dengan 3 huruf. Huruf sulasi ialah huruf yang di mana dieja dengan 3 huruf. Contoh macam sin. Dieja dengan 3 huruf, sin, ya dan nun. Okey. Jadi huruf sin adalah salah satu huruf sulasi. Huruf ya tidak termasuk huruf sulasi sebab huruf ya dieja dengan 2 huruf sahaja iaitu ya dan alif. Ya dan alif. Okey. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ha mim. Mim di sini adalah huruf sulasi. Sebab apa? Sebab ia dieja dengan 3 huruf. Mim, ya dan mim. Ha tidak termasuk dalam huruf sulasi sebab ha dieja dengan 2 huruf sahaja iaitu ha dan alif. Okey. Jadi ini yang kita panggil sebagai huruf sulasi. Huruf sulasi adalah huruf hijaiyah yang dieja dengan menggunakan 3 huruf. Dieja dengan 3 huruf. Okey. Itu berkenaan dengan huruf sulasi. Okey. Poin yang kedua adalah bila terdapat huruf sulasi, okey, dan huruf mad berada di pertengahan. Sebab kalau ada huruf sulasi tapi tak ada huruf mad di pertengahan, tak jadi mad lazim harfi. Contoh macam alif. Alif dieja dengan alif dengan hamzah, dengan alif minta maaf. Huruf abjad alif dieja dengan alif, lam dan fa. Okey, huruf sulasi tapi pertengahan ni bukan huruf mad. Huruf pertengahan dia huruf lam. Okey, jadi alif tak termasuk dalam yang kita kata mad lazim harfi. Okey, jadi huruf mad di pertengahan adalah bila mana huruf sulasi itu dieja dengan 3 huruf. Huruf yang kedua adalah huruf mad. Tak kisah huruf ya, huruf waw ataupun huruf alif. Okey, contoh kalau yang kita ada ni huruf ya lah, sin dengan mim. Contoh macam nun. Nun, waw, nun. Waw tu dah huruf pertengahan, huruf mad di pertengahan di antara 2 nun. Okey. Itu contoh huruf sulasi yang mana ada huruf mad di pertengahan dia bila dieja. Okey. Jadi bila ada 2 ciri ini, huruf sulasi, dan dalam huruf sulasi tu huruf mad di pertengahan ejaan dia, maka terjadilah mad lazim harfi. Okey. Baik. Bacaan mad lazim kalimi dan harfi, kadar harakat ni sama, 6 harakat. 6 harakat. Okey, mad lazim harfi, mad lazim kalimi, kadar bacaan ni sama, 6 harakat. Okey, itu berkenaan dengan pembahagian kalimi dan harfi. Macam mana pula dengan pembahagian mukhaffaf dan musaqqal? Okey. Kata pengarang lagi, kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Okey, kilahuma, kedua-dua ni tadi. Okey, kedua-duanya merujuk kepada mad lazim harfi dan mad lazim kalimi. Okey, kedua-dua mad ini dibaca musaqqalun, dibaca dengan musaqqal. Bila mana? Bila in udghima, jika berlakunya idgham. Okey. Tapi dibaca mukhaffafun, dibaca secara mukhaffaf, kullun idza lam yudghima, jika tak berlaku idgham. Okey. Okey, kita nak tunjuk idgham tak idgham. Kita kena buat contoh juga sebenarnya. Okey. Katalah kita ambil bahagian yang pertama, bahagian mad lazim kalimi. Okey, yang dipanggil sebagai musaqqal bila kita baca amina. Maknanya setelah kita membaca alif ni dengan panjang, kemudian kita masukkan alif tersebut ke dalam mim. Setelah kita baca 6 harakat. Okey, settle 6 harakat alif ni, alif yang panjang ni, kita masukkan alif ke dalam mim. Sebab itulah huruf sabdu sebenarnya. Okey, bila mana kita masukkan huruf alif ke dalam huruf mim, setelah kita membaca alif tersebut dengan 6 harakat, maka perbuatan kita memasukkan alif ke dalam mim dipanggil sebagai idgham. Memasukkan. Kalau ingat balik bila kita bincang tentang hukum nun sakinah dan tanwin, idgham tu apa? Idgham dari segi bahasa maksud menyerap, memasukkan. Okey, sama di sini. Bila mana setelah kita membaca alif, tak kisah alif ke waw ke ya,
dengan 6 harakat, kemudian kita masukkan huruf mad tersebut ke dalam huruf selepas dia. Okey. Perbuatan tersebut kita gelarkan berlakunya idgham. Bila berlakunya idgham, maka kalimah ini dibaca dengan musaqqal. Dibaca dengan musaqqal. Maka pada lafaz ini, pada kalimah ini, kita kata berlaku mad lazim kalimi musaqqal. Okey, sebab nama musaqqal dia diambil daripada perkataan saqala. Saqala berat. Saqala memberatkan. Saqala memberatkan. Jadi bila mana kita baca, kita tak terus sebut kita silap, minta maaf, tersasul. Kita tak terus sebut amina, tak. Kita kena tekankan sikit bunyi sabdu dia. Kena pula mim, huruf mim bersabdu. Lagilah kena tambah 2 harakat. Tambah 2 harakat sebab mim bersabdu. Sebab kita kata apa-apa huruf selagi, huruf nun ataupun huruf mim, jika mana dia bersabdu, kena dengung. Lagilah kena tambah lagi 2 harakat. Dia dah 6 tambah lagi 2. Okey, kalau selain daripada nun dan mim, huruf yang bersabdu, kita cuma sekadar tekankan bunyi sabdu tersebut. Contoh macam surah Al-Fatihah yang terakhir. Waladdallin. Dallin. Jadi bila sebut musaqqal, bila sebut huruf musaqqal, bila kita sebut mad lazim kalimi musaqqal, tanda dia ada huruf bersabdu selepas huruf mad. Ada huruf bersabdu selepas huruf mad. Itu tanda dia. Okey. Kalau mad lazim kalimi mukhaffaf, tanda dia adalah selepas huruf mad, huruf yang bertanda sabdu. Huruf yang bertanda sukun. Contoh pada kalimah al-ana. Jadi kita baca 6 sahaja kat sini. Lepas tu kita tak masukkan dah alif ke dalam lam. Sebab lam dah sukun di sini. Lam dah sukun di sini. Jadi kita tidak membunyikan huruf lam ni tanpa baris. Al-ana. Baik. Jadi tanda mad lazim kalimi mukhaffaf adalah selepas huruf mad, huruf yang bertanda sukun. Okey, ni cara senang nak bezakan mad lazim kalimi dengan mad lazim kalimi musaqqal dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, mad lazim kalimi mudah sikit. Akan tetapi untuk mad lazim harfi pula, mad lazim harfi ni kita kena tengok pada macam mana kita eja. Okey, contoh kita lihat pada mad lazim harfi musaqqal. Okey, kita ambil contoh alif lam mim. Okey. Kalau sekali pintas kita tak nampak kat mana idgham dia sebab kita sebut contoh ni termasuk di bawah mad lazim harfi musaqqal. Bila sebut musaqqal mesti berlaku idgham. Okey. Tapi bila sekali nampak, tak nampak kan? Kena lihat bagaimana dia eja. Alif, kemudian lam. Kita fokus pada lam dan mim. Okey. Yang alif ni kita memang akan baca panjang lah. 6. Ini alif ni 6. Tetapi kemudian mim di sini, mim dalam kalimah lam, mim ni sukun. Mim ni sukun. Tetapi kemudian bertemu dengan mim berbaris. Okey. Bila mim sukun bertemu dengan mim yang berbaris, kita kata apa? Kalau ingat balik, mim sukun bertemu dengan mim, kita kata ada idgham mislain. Tak kisahlah. Yang penting sekali berlaku idgham. Sebab mim sukun, mim sakinah bertemu dengan mim yang berbaris. Berlaku idgham mislain. Okey. Bila ada idgham dalam ejaan, di sini yang terletaknya musaqqal sebenarnya. Di sini berlakunya musaqqal sebenarnya. Di sini berlaku musaqqal. Maknanya bila kita sebut lam ni dengan 6 harakat, kemudian mim sukun bertemu dengan mim. Okey, sini dah 6. Okey, mim sukun bertemu dengan mim, tambah lagi 2 harakat. Lepas tu nak sebut mim lagi, ya ni pula. 6 harakat lagi. Okey. Yang penting sebenarnya bila ada idgham di sini, bila dari sebut ejaan berlaku idgham, maknanya kalimah ini dibaca dengan hukum mad lazim harfi musaqqal. Baik.
Mad lazim harfi musaqqal. Baik. Untuk yang ini dia tak nampak obvious sangat. Dia kena tengok pada macam mana kita eja. Macam mana kita eja. Okey. Alif lam mim. Baik. Yang penting bila ada berlaku idgham dalam ejaan, maka mad lazim harfi itu di bawah dibaca dengan musaqqal. Okey. Untuk mukhaffaf kalau tak berlaku idgham. Contoh Yasin. Hanya sekadar ya tu sahaja kita baca 6 harakat. 6 harakat. Ataupun tak bertemu, dia tak berlaku idgham lah, senang cerita. Dia tak berlaku idgham. Kalau berlaku ikhfa pun tak termasuk dalam mad lazim harfi musaqqal. Dia termasuk dalam mad lazim kalimi mukhaffaf. Contoh yang saya kata sebagai, contoh kita ambil ain sin qaf. Ain sin qaf. Kalau kita eja ain, kemudian sin, kemudian qaf. Ya ini dengan alif ni memang kita akan baca 6 harakat lah. Kita fokus pada nun bertemu dengan sin dahulu. Nun bertemu dengan sin bukan idgham. Ia adalah ikhfa. Jadi ain dengan sin, pertemuan ain dengan sin tak dianggap sebagai musaqqal. Kemudian kita lihat pada sin dengan qaf. Nun bertemu dengan qaf pun bukan idgham, walaupun ikhfa lah. Walaupun ikhfa memang kena 2 harakat jugalah. Kena mention juga. Nun bertemu dengan sin kena kekalkan sifat ikhfa dia. 2 harakat ikhfa bersama dengan 2 harakat. Di sini pun sama juga. Oleh kerana nun bertemu dengan qaf, bukan idgham tapi ikhfa lah. Tapi oleh kerana bukan idgham, tak termasuk dalam musaqqal. Kita letak di bawah kategori mukhaffaf. Cuma masih kena ada idgham lah sebab kita baca dengan ikhfa. Kita baca dengan ikhfa, nun bertemu dengan qaf. Jadi sini dah 6. Tambah sini 2 sebab ikhfa bertemu dengan ada dengung. Tambah lagi 6 sebab sin. Kemudian nun bertemu dengan qaf, 2 harakat lagi ikhfa. Kemudian qaf alif tu lah 6. 6 tambah 6 tambah 6 18. 18 tambah 4 24 harakat. Ain sin qaf ni 24 harakat kita baca. Tapi tak termasuk di bawah musaqqal sebab tak ada idgham. Tak ada idgham. Idgham ni kata kunci dia sebenarnya. Idgham ni kata kunci. Baik. Kemudian yang baik selepas ni, baris-baris selepas ni semua fokus kepada mad lazim harfi saja. Baik. Kata pengarang, wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu fi thamanin hasar. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa 'ainu dhu wajhaini wat tulu akhas. Wal lazimul harfiyyu dan mad lazim harfi awwal as-suwar wujuduhu. Wujud di awal surah, wujud pada permulaan surah. Sebab kalau kita lihat contoh tadi, Yasin, Alif Lam Mim, mad lazim harfi ni semua wujud pada awal-awal surah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa tak ada, Al-Maidah tak ada, Al-An'am tak ada, Al-A'raf. Dia ada di awal-awal surah, tak semua surah. Huruf-huruf yang dimulai yang wujud pada awal surah tersebut yang kita kata alif lam mim nun qaf sad yasin. Huruf-huruf ini kita panggil sebagai al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Huruf yang Allah gunakan untuk memulai sesuatu surah, kita gelarkan huruf tersebut huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Huruf yang terputus-putus. Jadi mad lazim harfi ni wujud pada awal surah. Maksudnya mad lazim harfi ni wujud pada huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Wa fi thamanin hasar. Terdiri daripada 8 huruf. Dan mad lazim harfi ni, huruf-huruf yang ada hukum mad lazim harfi ni ada 8 huruf. Ada 8 huruf. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. 8 huruf ni kita tak eja satu-satu. Kita takkan eja satu-satu dalam bait. Kita akan buat dalam bentuk rumus. Rumus dia apa? Yajma'uha yang terhimpun, huruf-huruf 8 huruf ni tadi terhimpun di dalam lafaz kam asal naqas. Huruf dia adalah kaf, mim,
Ain, Sin, Lam, Nun, Qaf dengan Sad. 8 huruf. 8 huruf. Jadi, ke-8 huruf ni, ke-8 huruf muqatta'ah ini, kita baca secara mad lazim harfi. Maksudnya kita baca dengan 6 harakat. Kaf, Mim, Ain, Sin, dan seterusnya. Dan seterusnya. Macam tu. Okey, baik. Dan seterusnya. Maknanya tak semua huruf muqatta'ah kita baca dengan mad lazim harfi. Huruf-huruf yang tak dibaca dengan mad lazim harfi. Jadi kita akan sebut lepas ni insya-Allah. Baik, jangan risau. Okey, dalam 8 huruf ni, wa ainu dhu wajhain. Huruf ain ada 2 wajah. Huruf okey. Huruf muqatta'ah. Okey. Patah balik tadi. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah secara mudah dia kita boleh bagi pada 2. Yang pertama huruf-huruf sulasi, huruf muqatta'ah yang sulasi. Maknanya huruf muqatta'ah yang dieja dengan 3 huruf. Kemudian kita ada huruf muqatta'ah yang ghair sulasi. Maknanya huruf muqatta'ah yang tidak dieja dengan 3 huruf. Yang tidak dieja dengan 3 huruf. Okey. Tapi dalam bait yang kita fokus ni, kita fokus kepada huruf sulasi dahulu. Yang mana terhimpun dalam kam asal naqas. Ini bila kita rumus, maksudnya cara senang nak hafal. Tak perlu nak hafal kaf, mim, ain, sin, lam. Tak. Kita hafal rumus dia saja. Kam asal naqas. Okey. Yang mana huruf-huruf tersebut adalah kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf dan sad. Kalau kita tengok ejaan dia pun memang kita akan baca pada huruf pertengahan dia. Alif, mim, ya, alif, waw, alif dengan alif. Huruf, betul. Huruf-huruf semua ni huruf sulasi sebenarnya, huruf sulasi. Huruf sulasi. Okey, baik. Okey, kemudian pengarang menyebut lagi wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Okey, wa ain dan huruf ain ada 2 wajah. 2 wajah ni maksudnya okey, ain ya dekat sini, ya pada huruf ain ni kita boleh baca bukan sekadar 6 harakat tetapi juga 4 harakat. Berbeza dengan lain, alif kat sini, mim kat sini, ya dekat sini, lam, alif kat sini, waw kat sini, alif kat sini dengan alif kat sini, semuanya 6 harakat. Semua 6 harakat. Tetapi dekat sini ada 2 wajah. Kita boleh baca 6 harakat, kita boleh baca 4 harakat. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita eja balik ain, okey. Ni bagi fathah, ni sukun. Okey, ni sukun enggaklah sebenarnya. Okey, katalah ada baris ainun. Okey. Apa kedudukan huruf ya kat sini? Huruf mad ke atau huruf lid? Itu persoalan ni sekarang sebenarnya. Jadi, kenapa huruf ain ada 2 wajah? Maksudnya bila kita kata 2 wajah, kita boleh baca 4 harakat, kita boleh baca 6 harakat. Tak macam yang lain. Alif kat sini dekat kaf, alif dia kena baca 6 harakat. Ya dekat huruf mim kena baca 6 harakat dan yang lain-lainnya. Tetapi ain boleh baca 4, boleh baca 6. Sebab apa? Sebab sekarang ni kedudukan huruf ya dalam ejaan huruf ain, dia bukan huruf mad, dia huruf lin. Dia huruf lin. Jadi bila dia huruf lin, okey. Bila huruf lin, macam kita sebutlah. Bila kita berhentikan bacaan pada huruf selepas huruf lin, memang kita boleh baca 2, 4, 6. Okey. Tetapi kenapa kita boleh baca 4 dengan 6? Sebab apa? Sebab patah balik kepada definisi mad lazim tadi. Definisi mad lazim. Mad lazim apa dia? Huruf mad bertemu dengan huruf sukun. Jadi kalau huruf mad bertemu dengan huruf sukun, tak kisah dalam satu kalimah ke dalam ejaan huruf sulasi, memang akan wajib baca 6 harakat. Tetapi sekarang ni yang bertemu bukan huruf mad, tetapi huruf lin. Sekarang ni yang bertemu bukan huruf mad, tapi huruf lin. Sebab tu ada 2 wajah bacaan, 4 harakat, 6 harakat. Tetapi pengarang sebut lepas tu apa dia? Wattulu akhas. Okey,
at-tulu ni maksud dia panjang. Tapi bila kata wat-tulu akhas, okey, maksud dia bacaan dengan panjang yang lebih terpilih. Okey, panjang dekat sini merujuk pada 6. Panjang yang dia kata wat-tulu dan yang panjang akhas lebih terpilih. Maksudnya baca ya ni dengan 6 harakat lebih utama. Walaupun tak salah baca dengan 4 harakat. Nah, tak salah. Tapi lebih utama baca 6 harakat lah kita kata. Lebih utama baca 6. Lebih utama baca 6. Macam yang lain. Okey. Baik. Okey, kemudian وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. Okey, sekarang ni kita masih pada huruf al-muqatta'ah. Tetapi dua bait yang sekarang ni fokus kepada huruf muqatta'ah yang ghair thulasi. Huruf muqatta'ah yang tidak dieja dengan 3 huruf. Okey. Apa kata pengarang? Wa ma siwal harfis sulasi la alif, dan apa selain huruf sulasi, huruf yang dieja dengan 3 huruf, la alif, dan bukan huruf alif. Bukan huruf alif. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maka huruf yang tak dieja dengan 3 huruf dan bukan huruf alif, huruf madnya dibaca dengan mad tabi'i. Maksudnya kita baca mad asli lah. Mad asli. Okey. Wa dzaka aidan, dan huruf-huruf ni tadi juga, huruf ghair thulasi, huruf muqatta'ah yang ghair thulasi juga wujud fi fawatihis suwar. Fi fawatihis suwar. Wujud pada permulaan surah, pembuka surah. Dia macam yang tadi lah, huruf muqatta'ah yang thulasi. Sama juga. Semua huruf muqatta'ah ghair thulasi wujud di awal surah. Okey, tapi huruf ghair thulasi tak banyak. Huruf ghair thulasi tak banyak. Apa dia? Huruf ghair thulasi terhimpun dalam lafaz hayyin tahirin qadin hasar. Maknanya huruf-huruf yang tidak dibaca dengan mad lazim tapi dibaca dengan mad tabi'i. Huruf muqatta'ah yang dibaca dengan mad tabi'i. Ada 6. Okey, sebenarnya kena ikut alif sebab alif tak baca dengan mad. Okey, minta maaf Okey, tapi huruf-huruf yang ghair thulasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, ya, ta, alif, ha, ra. Baik. Jadi ha, tengok. Ha dieja dengan ha dengan alif. Ya pun sama. Ya, alif. Ta, alif. Okey, cuma alif je termasuk dalam huruf muqatta'ah ghair thulasi. Tak. Sebenarnya, kita nak kata, ini pun tak dibaca 6 harakat. Tapi tak dibaca dengan 2 harakat juga. Sebab tak ada huruf mad. Alif ni kat sini berbaris. Alif kat sini berbaris sebab tu ada hamzah. Okey. Ha dengan ra. Okey. Semua huruf mad di hujung ni, yang di hujung semua dibaca dengan mad tabi'i. Maknanya kita baca 2 harakat sahaja. 2 harakat sahaja. Contoh macam tadilah ha mim. Ha mim. Mim ni kita baca 6 harakat, tapi ha ni yang alif dia baca 2 harakat saja. Ha mim. Gitu. Ha mim. Okey. Jadi kesemua huruf-huruf ni tadi, huruf muqatta'ah, pengarang kata apa? Wa yajma'ul fawatihal 14 sulhu suhairan man qata'ka dhashtahar. Okey, dihimpunkan 14 huruf pembuka ni tadi ataupun 14 huruf muqatta'ah dihimpunkan di dalam lafaz yang masyhur, dhashtahar. Dalam lafaz yang masyhur, apa dia? Sulhu suhairan man qata'ka. Okey, maknanya semua huruf sulasi dan ghair sulasi tadi bila kita himpun, bila kita gabungkan ada 14. 14 huruf tu kita simpulkan dalam lafaz silhu suhairan man qata'ka, iaitu huruf sad, huruf lam, huruf ha, sin, ha, ya, ra, alif, mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. 14. Maksudnya semua ada sulasi, ada ghair sulasi. Maksudnya yang baca 6 harakat ada, yang tak baca 6 harakat pun ada. Okey. Tak banyak sebab kita ada 88 huruf hijaiyah.
Daripada 28 huruf, hanya 14 huruf yang menjadi huruf muqatta'ah. Baik. Baik, selesai ulasan terhadap bab mad lazim. Okey. Bila sebut mad lazim memang hanya 6 harakat saja. Memang aja 6 harakat saja. Cuma yang bezanya selepas huruf mad tu, huruf sukun ke huruf tak sukun, ke huruf sabdu. Kalau huruf sabdu, kita kena idgham pula. Dia kena baca dia sedikit berat. Waladdallin. Macam ada tahan sekejap. Lepas kita selesai baca 6 harakat alif tu, sebelum nak sebut lam berbaris kasrah, kita macam menahan sekejap. Sebab tu huruf syiddah, huruf yang bersabdu. Okey, kalau huruf sukun al-ana, kita tak tahan. Lepas 6 harakat alif tu, terus matikan lam. Tak ada tahan apa semua. Okey. Jadi itu berkenaan dengan bab pembahagian mad lazim. Okey. Alhamdulillah kita sampai kepada penutup nazam kita, penutup puisi, gubahan puisi. Baik. Kata pengarang, wa tamma dhan nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Thumma as-salatu was-salamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i. Kejap. Macam salah tulis macam salah type je. Betul lah. Okey. Betul lah. Dah salah tulis. Okey. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Okey, dia bukan sami'i. Dia bukan tanwin. Dia kasrah saja Wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Okey. Wa tamma, dan telah selesai. Tapi terjemah tamat. Sebenarnya tamat. Ada orang tanya itu, tamat asal bahasa Melayu ke pinjaman? Saya kata pinjaman. Sebab tamat dipinjam daripada kalimah Arab tamat. Tamat telah sempurna. Tamat telah sempurna ia tu muannas. Kalau muzakkar tamma sahaja, Wa tamma, dan telah selesai. Dzan nazmu, gubahan puisi ini, bihamdillahi, dengan pujian bagi Allah, ala tamamihi, di atas penyempurnaannya, bila tanahi, tanpa henti. Okey, bila tanpa henti. Dia macam kita berdoa lah sebenarnya. Bila kita berdoa, adabnya, para ulama sebut, adabnya kita mula dengan menyebut silap. Kita mula, lepas kita sebut bismillah apa semua kan. Okey, adabnya kita memulakan dengan hamdalah, memuji Allah. Kemudian kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita hendak menutup doa, kita tutup mula-mula sekali dengan selawat, kemudian memuji Allah. Okey, ini sebenarnya tak kisah. Tapi macam kalau kita tengok balik daripada awal nazam, start dengan bismillah, hamdalah dan selawat. Macam tu juga ditutup. Tapi mula-mula sekali dengan bihamdillah, dengan pujian kata Allah. Okey, setelah selesai memuji Allah, thumma salatu wassalamu abada, kemudian selawat dan salam selama-lamanya, ala khitamil anbiya'i ahmada, ke atas penutup para nabi. Siapa dia? Nama baginda adalah Ahmad. Okey. Wal ali was sahbi, serta selawat dan salam tadi ke atas keluarga baginda, was sahbi, para sahabat baginda, wa kulli tabi'i, dan setiap pengikut baginda, setiap orang yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wa kulli qari'in, dan kepada setiap pembaca Al-Quran, wa kulli sami'i, dan setiap yang mendengar Al-Quran. Didoakan oleh pengarang kita, pengarang nazam ini, selawat dan salam. Sebab tu sebenarnya, okey, kadang-kadang, okey, kita faham kadang-kadang, terutama orang yang sibuk. Okey, mungkin dia akan merasakan tak ada masa untuk membaca Al-Quran. Dia akan rasa tak ada untuk dia membaca Al-Quran. Tetapi jangan sesekali dalam harian dia tak mendengar bacaan Al-Quran. Jangan biar maknanya dalam sehari tu, at least kalau tak baca dengar. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran,
Kejap saya tengok ayat dia. Macam ni pula lupa kan. Ah, wa idza okey, Allah sebut dalam Quran, wa idza quri'a alaihimul okey, ni salah baca pula kan. Padahal hafal dah. Kejap, minta maaf. Wa ansitu fastami'u. Okey, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 204. Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah dengan teliti, beri perhatian terhadap apa yang dibacakan, bukan fasma'u bukan dengarkan, fastami'u, dengarkan dengan teliti, beri perhatian terhadap apa yang dibacakan. Fastami'u lahu, dengar dengan teliti apa yang dibacakan. Wa ansitu, dan diamlah kamu, la'allakum turhamun, moga-moga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau boleh, okey, bukan kalau boleh lah, kalau tak ada masa baca Al-Quran sekalipun, jangan biar tak ada dalam sehari tu tak ada satu waktu, 1 detik, 1 minit kita dengar bacaan Al-Quran selain daripada waktu solat. Waktu solat memang kena baca Quran. Tetapi waktu di luar solat, kalau tak ada masa nak baca Al-Quran sekalipun, bukan bermakna tak ada alasan untuk kita tak dengar bacaan Al-Quran. Terutamanya sekarang ni kita dah ada teknologi, YouTube apa semua kan. Daripada kita tengok benda tak benda tak bermanfaat dekat YouTube tu, baik kita buka. Seminit, 2, tak payah seminit lah, 5 minit lah. Kata-kata lekeh, bukan lekeh. Lemah sangat kita seminit dengan seminit je. At least 5 minit lah, 5 ke 10 minit. Dengar bacaan Al-Quran. Banyak orang kata apa, bacaan Al-Quran yang dirakam dan diupload di YouTube. Dan kita boleh download pula tu sebenarnya. Kalau buka internet, boleh download lagi. Letak dalam handphone je tinggal. Kalau buka dalam handphone pun, app yang kita kata app untuk mushaf Al-Quran, ada feature untuk download audio bacaan Al-Quran. Jadi apa lagi alasan untuk kita kalau tak sempat baca pun, apa alasan untuk kita tak ada masa nak dengar? Tak ada alasan sebenarnya. Tak ada alasan. Daripada rumah kita bertolak daripada rumah, pergi ke tempat kerja ke, pergi ke sekolah ke, pergi tempat belajar. Dalam perjalanan tu kita boleh pasang rakaman bacaan Al-Quran sebenarnya, daripada kita dengar lagu entah apa kan, lagu cute apa semua, itu dah geli dah. Saya memang dah geli lagu macam tu, geli dah. Lepas tu kawan duk pasang, kita pula lagi geli. Bernanah telinga. Lagu cute lah apa semua, memang bernanah telinga dengan lagu tu. Lagu entah apa, daripada kita dengar lagu entah apa, baik kita pasang. Betul tak? Sebab Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, dengarlah dengan perhatian dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Tu je sebenarnya. Sebab tu special pengarang kita sebut benda ni, wa kulli qari'in wa kulli sami'in. Orang baca memang dapat rahmat dah sebenarnya. Orang yang baca memang dapat rahmat. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kedudukan di akhirat nanti bersama dengan para malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang membaca dengan tergagap-gagap dapat 2 pahala. Orang yang baca tu kita dah tahu dah. Tapi dengar ni, yang mendengar baca Al-Quran pun ada ganjaran dia sebenarnya. Kita tahu tak tahu je sebenarnya. Kita tahu tak tahu, kita buat tak buat je sebenarnya. Tak semestinya kena dengar rakaman. Pasang kuliah, orang kata apa? Pasang kuliah agama. Kuliah agama tak disebut bacaan Al-Quran. Macam kelas tafsir. Dibacakan ayat Al-Quran, kemudian dihuraikan makna ayat-ayat tadi. Lekeh sangatlah kita kalau dengar baca Al-Quran pun tak boleh, dengar kuliah pun tak boleh. Lekeh sangat tu. Sangat-sangat lekeh, sangat-sangat hina. Jadi benda macam ni, okey, walaupun kita baca mengenai teks tentang tajwid, tetapi practicality dia kena lebih.
Sebab bila kita dengar, okey, daripada situ sudut, bila kita dengar, kita tahu bacaan qari tu macam mana. Macam mana dia sebut huruf-huruf tersebut, macam mana dia bacaannya ketika ada hukum macam huruf hukum idgham, huruf hukum mad, apa semua kan. Macam mana dia baca. Daripada situ kita dah boleh dengar sebenarnya. Itu satu sudut sebenarnya. Okey. Baik. Kemudian, bait yang terakhir. Abyatuha naddun bada lidinnuha. Tarikhuha bushra liman yutqinuha. Okey. Abyatuha, bilangan rangkapnya. Naddun bada. Okey, naddun bada ni kalau terjemah literal dia, terselah semebak baunya. Naddun ni maksudnya nabat zakiyur raihah. Maksud dia bau yang semerbak, bau wangi yang semerbak. Bada maksudnya awhara, jelas, terselah. Sebab tu naddun bada maksudnya terselah semerbak baunya. Baik, abyatuha naddun bada lidinnuha, bilangan rangkapnya terselah semerbak baunya bagi yang memiliki daya fikir. Okey, kalau kita baca abyatuha, bilangan rangkapnya. Okey, pengarang nak bagi tahu bilangan rangkap tapi dia bagi tahu naddun bada. Itu bukan bilangan, itu ayat. Betul tak? Itu ayat. Tapi tengok balik dia kata apa? Lidinnuha. Bilangan rangkapnya ada pada lafaz naddun bada bagi orang yang memiliki daya fikir. Okey. Yang sekarang ni kita masuk matematik sikit. Okey, masuk matematik sikit. Okey. Kita kena faham zaman dahulu orang Arab meletakkan, macam mana orang Arab mengira? Macam mana orang Arab mengira? Okey, zaman dahulu orang Arab mengira dengan cara setiap huruf hijaiyah diletakkan nilai-nilai tertentu. Diletakkan nilai-nilai tertentu. Yang mana nilai tersebut telah saya ringkaskan dalam bentuk jadual. Contoh kita tengok alif, nilai angka dia 1. Angka dia 1. Alif mewakili angka 1. Alif mewakili angka 1. Ba mewakili angka 2. Jim mewakili angka 3. Dal angka 4. Ha angka 5. Sampai yang 10 huruf ya. Tapi selepas huruf 10, dia tu 20 huruf kaf, 30 huruf lam. Dia lepas 10 tu dia dah ganda 10. 10 sampai 100 huruf qaf, kemudian 100 sampai habis. Sampai cukup 28 huruf hijaiyah. Okey. Jadi setiap huruf ni diletakkan angka-angka tertentu. Okey. Jadi kita lihat. Maknanya sekarang ni apa yang kita boleh buat? Kita tukarkan huruf ni kepada angka yang diwakilinya. Okey, kalau macam huruf nun apa dia? Mana huruf nun? 50. Allah buruk pula. Okey, dal 4. Ba 2. Dal 4 lagi. Alif 1. Alif 1. Jadi kita ada 50 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Jumlah sekali semua 61. Maknanya lafaz abyatuha naddun bada, bilangan rangkapnya terselah semebak baunya, dalam bahasa lain, dia sebenarnya benda ni teka-teki sebenarnya. Benda ni teka-teki. Okey. Tapi kalau kita tukar balik benda ni, kita tukar ikut conversion macam ni, kita akan dapat bahawa naddun bada ni merujuk kepada 61 bait di dalam matan ini. Matan sepanjang kita baca matan ni dah habis 61 bait dah, termasuk yang ni. Lidinnuha, bagi orang yang memiliki daya fikir. Okey. Baik, kemudian tarikhuha bushra liman yutqinuha. Tarikh selesai puisi ini digubah, nazam ini digubah adalah bushra liman yutqinuha. Khabar gembira bagi sesiapa yang menekuninya. Ni pun teka-teki juga sebenarnya. Dan cara kita nak selesaikan teka-teki ni adalah kita tukarkan setiap huruf ni dengan angka-angka yang diwakili dia. Jadi macam ba 2, shin 300, ra 200, ya 10, lam 30, mim 40, nun 50, ya 10 balik, ta 400, qaf 100. Okey, qaf 100, nun 50, ha 5, alif 1. Kita jumlahkan semua angka ni tadi, nombor ni tadi, kita akan dapat tarikh selesai digubah nazam ini adalah 1198 Hijrah. Maknanya pengarang nak beritahu apa? Nazam ni selesai ditulis pada tahun 1198 Hijrah. Okey, baik.
selesai dengan tamma bihamdillah, selesai dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebenarnya take time juga yang akhir ni. Video akhir ni take time juga saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah selesai juga. Selesai juga pembacaan nazam matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Baik. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, pada siri video akan datang saya berancang dan insya-Allah akan membuat video untuk membaca kitab tajwid lagi, tapi insya-Allah kitab yang ringkas juga, bukan dalam bentuk puisi insya-Allah. Bukan dalam bentuk puisi, iaitu kita akan membaca kitab Risalatun fi Tajwidil Quran. Risalah berkenaan ilmu tajwid Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ababutain rahimahullah ta'ala, salah seorang mufti kerajaan Najd suatu ketika dahulu. Baik, kita akhiri pertemuan pembacaan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.